Betul ke tak Dajjal keluar bila nak kiamat? Seorang ustaz kata Dajjal ni ada dah, duduk bawah tembok Cina. Ya ke tak ustaz? Ya ke tak? Tanya ustaz tu kan. Tak apa tanya aku pula. Nah. Jadi sebut di dalam hadis yang sahih, Dajjal akan keluar pada akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Mereka orang yang selamatkan oleh Allah. Jadi Nabi tak suruh kita periksa Dajjal tu duduk mana, bawah tembok ke, dekat KLCC ke. Bukan kerja kita. Kerja kita, sediakan kita dengan iman dan takwa, amal yang baik yang banyak. Itulah penahanan dan perisai kita daripada Dajjal nanti. Soalan seterusnya, dah kata Imam Mahdi keluar agak masa nak kiamat? Ya ke tak? Jawabnya benar, disebut dalam hadis sahih. Siapa sebenarnya Imam Mahdi? Nanti keluar kita tanya dia. Disebut dalam hadis, gitu sajalah keluar Imam Mahdi daripada keturunan aku yang bernama Muhammad. Tak perlu kita mengaku tok guru kita ke siapa-siapa Imam Mahdi, dan tak payah kita nak cek bila tahun keluar, kita nak calculate, tak payah. Kita amalkan dengan sunnah Rasulullah. Siapa yang jaga sunnah, yang ikut perintah Nabi, keluar Imam Mahdi, dia akan ikut Imam Mahdi. Keluar Dajjal, dia akan lari daripada Dajjal. Penyediaan kita adalah ketaatan kita sekarang. Turun Nabi Isa menyerang seorang sahabat, iaitu Urwah bin Mas'ud. Ya ke tak ustaz? Confuse juga ni. Jawabnya tidak. Kan ni tentang turunnya Nabi Isa, hadis-hadis yang sahih hanya ada 3 atau 4 lafaz sahaja. Semuanya tidak sebut nama rupanya. Ini hadis dhaif. Jadi masalah akidah, kita yakin dengan Al-Quran dan hadis yang sahih saja, iaitu turun Nabi Isa yang akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Di situlah masanya akan membatalkan ajaran Kristian. Ada buku khabar isteri Nabi ada 9 dan 11. Hak mana hak sahih? Pendapat yang paling sahih ada 11. Kalau kita tengok doa orang lalu depan kita, setengah ustaz khabar doa afdal sebab sama macam kita lalu depan orang solat. Boleh rayak sikit tak bah? Jawabnya yang datang nas, kita tak boleh lintah depan orang semayang, tapi boleh lintah orang yang berdoa. Cuma sunat kita tak lintah depan orang yang berdoa, melainkan depan sedikit daripadanya. Tapi kalau lintah orang yang dalam semayang, hukumnya haram. Hak ni makruh sahaja. Apa hukum kita salam dengan orang kafir? Salam lagu mana? Salam tangan. Jawabnya harus pada syarak. Jangan laki puang sudahlah. Tangan dia tak menjadi najis. Tapi kalau salam dengan tangan Tok Imam, tangan Tok Imam ada tiap ayang, memang jadi tangan kita. Kalau orang kafir sedekah masjid, boleh tak kita ambil? Jawabnya boleh ambil. Tapi sebaiknya gunalah perkara-perkara yang bukan kita nak sujud kepadanya. Boleh tak beli almari belakang-belakang tu? Tak ada masalah. Kalau orang kafir minta sedekah, boleh ke tak kita beri? Jawabnya boleh. Cuma afdal beri orang yang beriman dulu. Ada setengah ustaz khabar kita nak balik daripada kubur, dia suruh genggam tanah dan baca tanah kami datang daripada tanah kami kembalikan, dibalingkan ke atas kubur. Betul ke tak ustaz? Jawabnya betul. Ini amalan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Minha khalaqnakum. Depa. Wa fiha nu'idukum. Depa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Depa. Bukan orang tua, hak sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Setelah diberi didikan agama, diberi nasihat, mengapa anak-anak muda masih lagi sanggup melakukan maksiat dan dosa? Adakah kita masih lagi menuding jari pada orang tua yang sudah tidak berdaya? Minta pandangan nasihat ustaz, siapa perlu bertanggungjawab atas keruntuhan akhlak ini? 3 golongan akan ditanya di akhirat nanti tentang anak-anak. Yang pertama ibu bapa, yang kedua para guru, yang ketiga pemerintah. Anak itu datang daripada rumah. Ibu bapa mesti tarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islamiah. Dia telah beri tarbiyah yang baik, anaknya tak ikut di luar rumah, dia terlepas tanggungjawab tersebut. Di luar rumah dia ada 2, dalam sekolah dan dalam kawasan pemerintah. Masuk dalam sekolah, guru-guru, cikgu-cikgu mesti memberi tarbiyah agama juga. Pesan benda ni haram, benda ni halal, benda ni tak boleh, benda ni boleh. Kalau mereka tak melaksanakan tanggungjawab ini, mereka akan menanggung segala kejadian-kejadian keruntuhan akhlak yang berlaku di sekolah. Nampak? Tapi kalau guru telah pesan, jangan mencuri, jangan buka tudung, jangan berkapa, jangan buat benda haram, jangan telang pi kuda, pi hubah, pi kambing, jangan. Budak tu buat juga, maka terlepas guru-guru. Yang paling teruk sekali di luar rumah adalah pemerintah.
Nampak? Jika pemerintah menyediakan perkara yang haram kepada rakyat, rakyat jadi babah dengan macam-macam konsert, dengan macam-macam hiburan yang diharamkan dalam Islam. Ada kilang arak, ada macam-macam benda, nah, dengan karaoke, dengan bar, dengan lounge, tempat menyanyi, tempat berjudi, tempat berzina dan sebagainya, taman-taman bunga yang menggalakkan tempat maksiat, mereka pasti akan ditanya di hadapan Allah. Kalau mereka tak lepas jawab, mereka akan diazab di dalam api neraka Allah. Nampak? Inilah 3 golongan yang akan bertanggungjawab. Tanggungjawab ni maknanya dia kena jawab soalan-soalan di akhirat nanti. Itu maksudnya. Jadi ini 3 golongan, bukan ibu bapa saja, cuma bermula daripada rumah. Saya mengagihkan zakat pendapatan saya pada fakir miskin tanpa kepada pihak yang berwajib. Apakah hukumnya? Saya jawab ni bukan atas peribadi, tapi atas jawapan ulama-ulama fiqh. Di antaranya almarhum Tuan Said Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bekas mufti besar negeri Johor tahun 59, asal ulama Aceh. Kerajaan Mas Johor, kematian mufti masa tu dah cerita 60 tahun dulu. Tidak ada ulama yang sanggup yang sampai taraf mufti, kerana mufti zaman dulu memang mufti sungguh, memang hebat sungguh. Jadi ada seorang ulama yang boleh ganti, tapi orang Indonesia, warga negara Aceh. Kerajaan Johor hantar surat 2 kali minta tolong datang duduk di sini jadi mufti Johor. Surat yang kedua baru diterima. Dia pun menjadi mufti yang sangat terkenal. Saya ada fatwa dia 7 jilid. Fatwa Mufti Johor tahun 59, 7 jilid. Lebih daripada 3,000 jawapan dan fatwa. Kalau kita orang Johor tak ada, Komang Sepana. Orang Terengganu famous lah kalau fatwa Mufti Johor, bukan hak ni, hak dulu bah. Jadi di antara fatwanya, wajiblah kita membayar kepada amir yang dilantik oleh pemerintah apabila adanya pemerintah melantik amir untuk mengutip zakat seperti Qasim dan sebagainya. Kalau kita bayar sendiri kepada asnaf zakat, hukumnya sah, cuma kita berdosa kerana melanggar perintah ulil amri. Tetapi apabila diselewengkan zakat, tidak dibahagikan dengan betul, dikronikan pembahagian, maka pada ketika itu boleh kita bayar direct terus kepada asnaf zakat. Bukan jawapan saya, jawapan bekas mufti besar negeri Johor. Faham tak kita? Apakah ada warna yang tidak digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah warna ini, kalau tak digemari itu hadis dhaif. Yang hadis sahihnya hak Nabi paling gemar, iaitu warna putih. Ilbasu min siyabikumul bayad wa albisu wa aqwakafinu fiha mautakum au kama qala. Banyaklah kamu, sukalah kamu, moleknya kalau kamu memakai pakaian warna putih, dan kapankan mayat-mayat kamu dengan kain berwarna putih. Nampak? Tetapi kalau hadis yang mengatakan warna ini Rasulullah benci, itu tidak ada hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Cuma dilarang ke atas lelaki warna-warna yang terang yang dikhususkan untuk orang wanita, seperti warna kamkuma, warna za'faran, warna kuning menyala-nyala. Itu ada dilarang oleh Nabi SAW ke atas orang lelaki memakainya. Sebab dia kata ada Nabi tak suka warna biru. Itu sensitif. Tidak ada hadis waktu. Cuma Nabi suka warna putih, kemudian warna hijau. Kerana disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, roh orang yang beriman akan dibawa naik ke langit, diletakkan di dalam temolok burung yang berwarna hijau, terbang di dalam syurga. Roh orang yang mati syahid diletakkan di dalam syurga, dalam sebuah kubah yang warna juga hijau. Understand? Faham tak apalah. Bukan kita kata, Nabi yang kata khadra makna hijau. Ada juga dia kata tengok tu, tak ada sebut biru. Ada disebut dalam hadis, suatu hadis menyebut bahawasanya mata malaikat mungkar wa nakir warna seperti api yang biru. Nampak? Tu hak jenis bekeng-bekeng lah. Nama Nabi Muhammad
disambung dengan SAW dan nama Nabi lain disambung dengan alaihi salam. Mengapa? Dia kata kalau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebut nama Nabi yang lain alaihi salam. Nampak? Jawabnya, tidak ada pun sebarang hadis yang menetapkan bahawasanya wajib kita kata sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Nabi Muhammad, dan tak ada hadis pun yang mengatakan kita hanya perlu sebut alaihi salam untuk nabi-nabi yang lain. Cuma menjadi amalan kita. Nah, kerana ulama-ulama menunjukkan kelebihannya Nabi akhir zaman. Dia adalah sayyid pada segala anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, maka dilebihkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya telah selawat Allah atasnya dan memberi salam sejahtera. Orang tanya pada Imam Nawawi, tidak salah kita kata pada nabi lain. Umpama kita dengar Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, tak salah pun. Tak ada ulama yang kata haram, cuma telah menjadi kebiasaan kita saja. Macam ulama lah. Bila kita dengar nama Imam Syafi'i, sunat kita kata rahimahullahu ta'ala. Bila dengar nama sahabat, sunat kita kata radhiyallahu anhu. Ulama menjawab, nama ulama pun kita boleh sebut radhiyallahu anhu. Cuma nak lebihkan darjat ulama sahabat daripada darjat ulama yang lain, maka disebut dengan radhiyallahu anhu, dan lain pada itu ulama-ulama rahimahullahu ta'ala. Kalau kita buat terbalik pun tak salah, kerana dua-dua tu lafaz adalah memuliakan semata-mata. Faham? Apa maksud sallallahu alaihi wasallam? Sebut dah tadi, sallallahu alaihi wasallam. Salla, telah menselawat Allahu atas Nabi, alaihi wasallam, atas Nabi, dan memberi sejahtera. Alaihi salam. Alaihi salam maknanya bila sebut Nabi Yusuf, atasnya keselamatan. Kerana selawat ni sebut di dalam Quran kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu ramai. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu, selawatkan kamu. Maksudnya. Cuma jagalah jangan terbalik. Ada orang dia terbalik. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini terbalik. Ingat, kalau salli wasallim, kalau sallallahu wasallam, fi'il madhi dengan fi'il madhi, fi'il amar. Allahumma salli fi'lun amri. Fi'il amar kalau orang mengaji ilmu Arab. Allahumma salli wasallim. Tu baru belaga, baru mutabaqah. Kalau wasallallahu ala Muhammad wasallam, salla fi'il madhi, sallama fi'il madhi. Soalan seterusnya, istilah unisex pada kasut dan baju, adakah kita boleh guna pakai? Jawabnya, boleh pakai kasut tersebut. Cuma lapas itu yang tak sedap kita dengar. Nampak? Unisex, union sex. Maknanya persatuan seks. Nampak? Jadi macam-macam lah agenda Yahudi Nasara ini. Nak meresahkan perkara yang tidak baik dalam dunia umat Islam. Jadi kalau kita nak pakai, tak salah. Benda tu duduk dalam saja. Melainkan nama-nama yang mulia, nama Allah, nama apa, haram lah, wajib kita bakar kasut tu. Tapi bunyinya tak molek. Benda-benda yang tak molek ni sebaiknya kita tinggalkan. Kepada benda yang molek. Walaupun hukum fiqh halal kita pakai kasut tu selagi tidak dibuat daripada perkara yang haram. Sebab banyak sekarang ni dijerat di umat Islam dengan pakaian. Minat Liverpool punya pasal sanggup kasbet duduk atas dada. Hukumnya haram dan dosa besar. Haram kerana dipakai pakaian yang maknanya apa benda ni, yang diiktiraf sebagai syiar benda yang haram. Kasbet ni nama jenis haram. Syiar dia kita tolong iklan pula. Tolong iklan, waktu dosa besar. Sepatutnya kita memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Allah sangat memusuhi arak. Nabi benci kepada arak, tapi kita sayang kepada arak, maka hukumnya jadilah kita buat satu perkara yang haram, berdosa besar. Kalau kita kata tak apa, tak haram, jadi kafir, na'udzubillah. Sebab ijma' ulama, siapa yang haram kita pakai syiar-syiar orang kafir pada pakaian kita. Jadi kalau ada tu baku apilah.
Kalau sayang sangat, tak mau bakar pasal beli mahal 160, buat kesak kaki. Banyak ni pelik-pelik. Pakai jersey Brazil, lambang salib dekat dada, hukumnya haram. Kebanyakan jersey daripada Brazil menggunakan lambang salib sebagai logo kelab. Begitu juga dengan Portugal dan Sepanyol. Mereka ni 3 buah negara yang paling banyak kelab-kelab mereka logo kelabnya menggunakan lambang salib. Itu bukan kebetulan, itu memang salib. Hukumnya haram. Banyak lagi. Islam tak kata pakai jersey bola haram. Bukan haram pasal jersey bola, haram pasal logo yang haram. Faham lagi? Jadi banyak lagi kelab-kelab yang tak haram pakai. Johor FC tak ada salib tau. Boleh pakai, tak ada apa-apa. Tok Imam boleh pakai. Tapi jangan buat semayang Tok Imam. Jersey bola balik awal. Ibu bapa yang punya anak yang meninggal waktu kecil akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Adakah ini bermakna ibu bapa yang tidak punya anak yang meninggal waktu kecil akan menerima siksaan yang lebih berat lagi walaupun dosa yang dilakukan sama atau kurang daripada ibu bapa yang akan mendapat syafaat daripada anaknya tadi? Baik, ibu ni dia dengki pasal anak dia tak mati kecil. Dia kata dah kalau ibu yang ada anak mati kecil, dia akan dapat syafaat. Dia akan dapat keringanan di hari akhirat. Dah dia macam mana? Siapa nak tolong dia? Anak dia tak mati kecil, tak mati-mati pun masih kecil. Siapa akan besar? Jawabnya bila anak kita tak mati kecil, alhamdulillah lah. Mati pun alhamdulillah. Kerana la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang berlaku ditetapkan oleh Allah. Cuma Nabi bersabda, siapa yang menjadi ibu kemudian dia kematian anak masa kecil yang tidak ada dosa, dan dia sabar. Syaratnya sabar. Sabar itu dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan sebagai penambahan ganjaran kepada dia daripada sabar, dengan sebab Allah tarik balik nikmat yang sangat besar, iaitu dikurniakan seorang anak. Orang yang tak ada anak, banyak lagi nikmat-nikmat lain, syafaat-syafaat lain. Di antaranya baca Quran. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti innal Qur'ana ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibihi atau kama qala. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca. Jadi banyak benda lagi kita boleh buat. Seorang laki-laki dia kata, "Ya Rasulullah, sedaplah orang kaya boleh derma, boleh sedekah, boleh infak, boleh apa. Kami puak-puak miskin ni, puak-puak rumah PPRT, siap dapat wang isang, nak derma lagu mana? Nak dapat pahala banyak." Nabi kata boleh. Musbuk subhanallah, alhamdulillah dan seumpamanya. Menyamai juga pahala orang kaya yang bersedekah. Jadi banyak cara kita nak dapat syurga jannah Allah. Iaitulah dengan mengamalkan taat-taat, kebajikan, amalan baik yang begitu banyak bertambun-tambun yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Ustaz, umur saya 9 tahun. Saya hafal Quran. Boleh tak bagi tip? Boleh tak bagi tip untuk hafal Quran? Dia 9 tahun, dia hafal Quran. Lepas tu dia suruh saya bagi tip nak hafal Quran. Dia hafal dah, tapi nak suruh kita bagi tip. Mungkinlah dia nak kuatkan hafalan dan sebagainya. Jawabnya, kita ni bukan hafiz. Tapi sekurang-kurangnya boleh bagi. Kita kena banyak tadarus mengulang-ulangkan. Mengulang-ulang. Dia benda kebajikan ni sama dengan benda lara. Benda lara ni dia kena praktis. Kalau penyanyi tu dia dapat satu lagu baru, lirik baru, kerana dia akan menyanyi malam ni, adakah dia tengok sekali tu malam ni dia boleh nyanyi? Tak boleh memang letang pukang habis. Maknanya dia kena hafal. Berulang-ulang barulah dia boleh menyanyi malam ni. Tak payah pakai kertas. Tapi kalau sekali tengok memang tak ingat. Sudirman pun tak ingat. Tak usah kata orang lain. Maknanya sama saja kita kat benda kebajikan. Zikir, doa, fiqh, nahwu, sharaf, hadis, Quran kena banyak ulang. Dah benda maksiat kalau kita main lebih-lebih kurang tak boleh jadi top star. Nak jadi penyanyi yang terkenal mesti tekung, betul tak? Kalau nyanyi lebih kurang biar dapur boleh masuk dalam TV? Tak boleh. Tanding kapung boleh tapi nak jadi selagu orang bayar 10,000 tak boleh, kerana hak tu superstar, bertekung sungguh-sungguh, tidur dengan note music, tidur dengan lirik. Begitu juga kita tidur dengan Quran.
Kalau setakat nyanyi kat dapur gitu nak masuk dalam TV3 tak boleh. Nak tanding nak jadi juara tak boleh. Tanding kapung boleh lah. Johan hadiah susu Cak Junjung 3 tank. Tu boleh. Pasal apa? Tak bersungguh mana. Nah, jadi nak buat maksiat pun bersungguh, kalau nak buat kebajikan kena bersungguh. Man jadda wajada. Ni pada adat, siapa yang bersungguh-sungguh pada adatnya dia dapat. Cuma hafal Quran jangan banyak tengok cerita, jangan tengok orang puang, jangan banyak keluar berjalan-jalan kerana banyak benda lara di keliling kita. Dia tak macam benda dunia. Kalau kita hafal sains, hafal fizik, hafal matematik, tengok peha orang puang tak ada apa-apa, kemah gitu matematik. Tapi kalau Quran balik awal. Kenapa dalam bacaan tayat akhir kita mendoa hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sahaja? Sebenarnya kita mendoakan kepada semua Nabi. Sebab itulah kalau nak mendoakan kepada semua Nabi, maka jadi panjang tayat akhir kita. Sebab kita kata selawatkanlah wahai Tuhan kami atas Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Zulkifli, Nabi Soleh, berderik-derik. Lalah tu imam pun kata aku nak ketuk dah ni. Faham tak? Jadi panjang sangat. Jadi Nabi Muhammad mewakili sekalian para rasul, sebut juga Nabi Ibrahim kerana dia Abul Anbiya, bapa segala nabi. Daripada Nabi Ibrahim lah yang tercawang menjadi banyak nabi-nabi yang dilahirkan kerana asal daripada 2 orang isteri Nabi Ibrahim dan 2 orang anak, iaitulah Nabi Ismail, turun nabi-nabi Arab, daripada Nabi Ishak turun nabi-nabi keturunan Bani Israel. Adakah sutung, ketam dan udang itu tidak boleh dimakan bagi orang yang menghafaz Al-Quran? Jawabnya tidak benar. Tetapi kalau benda-benda yang biasanya dari segi adat-adat lah, kajian dari segi jasmani saja, bukan nas, benda-benda yang ada biasa mereka menghurangkan hafalan. Begitu juga benda-benda yang terlampau masam dan sebagainya. Sebab benda-benda seafood ni dia sebenarnya dia bisa. Dia ada bahan kimia yang tinggi. Kajian daripada jasmani bukan rohani. Rohani lain perkara maksiat. Bagi orang hafal Quran, kajian dari segi jasmani, dari segi keluaran sahaja, zahiriah. Benda-benda yang berkimia dan benda-benda yang masam-masam, dia menyebabkan kita susah nak ingat sesuatu benda. Itu kemungkinan benar jugalah. Tapi nak kata nas bukan nas. Ada pendapat mengatakan Nabi SAW doa dengan mendapatkan kedua tangan dan tidak pernah dijarakkan. Mana lebih afdal, jarak rapat? Dengan pula dengan orang yang doa dengan tangan diletakkan atas riba, ditongkat dengan siku dan seumpamanya. Adakah cara ini dibolehkan? Apa yang datang kepada kita iaitulah hanya Nabi menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Banyak sangat contoh. Cuma tidaklah mana seorang pun ulama yang fatwa kena rapat, tak boleh renggang. Cuma kata setengah ulama afdal dirapatkan. Kerana buat bandingan ni, kalau orang nak beri beras, tadah ni nak beri beras, kita pun tadah gitu tangan. Faham tak? Bercelobek jatuh beras. Kita tadah gitu, mana boleh banyak sikit. Dia gitu. Jadi tak salah. Cuma 2 peringkat. Kalau doa itu biasa, Nabi buat rendah lagu ni. Kalau doa itu mustahak, umpamanya Palestin dibom oleh Israel, Iraq diserang oleh Amerika, laknatullah. Sekarang tentera Pakistan, munafikin Pakistan sedang mengebom Taliban yang Islam di sepadang-sepadang Pakistan. Kita akad doa tinggi. Dia gitu Nabi ajar kita. Tapi kalau hak jenis letak atas peha gini atau gitu saja, hak tu maknanya dia tidak bersemangat sebenarnya. Tak haram pun, cuma tak semangat. Ya Allah, ya Tuhanku, nak beri sudah, tak mau beri pun sudah lah. Mana gitu saja. Jadi biar semangat sikit. Bagaimana pula dengan orang doa mimpi kehadiran wanita tak dikenali mengakibatkan keluar mani? Siapa tanya ni? Power juga ni orang Al-Husna ni. Dia mimpi awet orang puang, lepas tu keluar mani. Ni AJK ni. Adakah ia suatu gangguan syaitan atau suatu nikmat untuk kaum Adam alaihissalam? Mohon penjelasan. Mimpi jima, bukan mimpi syaitan. Kata setengah ulama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi syaitan ni mimpi yang menakutkan. Nabi kata syaitan datang kepada kamu dalam tidur menakut-nakutkan kamu. Menakut-nakutkan kita. Kita kalau mimpi ni ngusi.
Kalau mimpi jimak ni mimpi menakutkan ke mimpi apa? Menyeronok ke menakut? Menyeronokkan. Dia tahu dia correct mimpi. Jadi bukan mimpi yang menakutkan. Ini mimpi bukan menakutkan. Sebab Nabi kata syaitan datang dalam tidur menakutkan kamu. Jadi bila kamu bangun, kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah 3 kali sebelah kiri. Nah, mimpi hatu. Ada kan mimpi hatu? Siapa je mimpi hatu? Dia tak? Mimpi tak boleh. Kaki lekat celah tayabah ni. Hatu mari dekat dah. Dracula depan, belakang hatu kopek. Nak lari tak boleh. Nah, berkembur ke dada atas katil je. Batal golek jatuh atas bawah tu. Bini kita pas bawah katil dah kita tendang. Dah takutnya bangun. Allah, aku mimpi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah 3 kali sebelah kiri. Imam Nawawi sebut hadis ni dalam kitab Azkar An-Nawawi. Ludah jangan ludah sungguh. Isyarat. Tu. Ludah sungguh nyaknya dah lah jatuh. Dah hantar muka pula 3 air. Dah. Dia gitu. Benarkah apa yang ceritakan bahawa seorang raja telah menunjukkan pada seorang sahabat Nabi SAW potret-potret para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW yang katanya telah diturunkan oleh Allah pada Nabi Adam AS. Sekarang potret itu ada disimpan oleh orang Kristian. Jika cerita ini benar, apakah patung salib wajah Nabi Isa yang ada sekarang sama seperti wajah Nabi Isa AS yang sebenar? Jawabnya, ini semua adalah pembohongan belaka. Tidak ada pun suatu gambar Nabi ataupun lukisan Nabi, walau Nabi mana sekalipun, yang ada pada tangan manusia. Ini telah dijawab oleh ulama-ulama. Juga dijawab oleh almarhum Kiai Ahmad Asy-Syafi'i Al-Hazimi rahimahullahu taala, mufti besar Jakarta pada tahun 50-an. Nah, begitu juga dengan gambar Imam Ghazali. Kita kadang-kadang kita beli buku agama, dia buat gambar Imam Ghazali. Rambut tepi, kepala botok gitu. Macam kepala lori. Faham tak? Itu bukan Imam Ghazali, itu hanyalah ilusi sahaja. Dan gambar Nabi, kalau kita kata ini gambar Nabi, jadi kafir laknatullah, batal akidah serta merta. Kalau Nabi, dia tidak akan membenarkan gambarnya dilukis ataupun diukir. Berlaku tu orang ukir, orang lukis, kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam cuma hanyalah bayangan-bayangan saja. Macam kita tengok di muzium, kalau Terengganu dia ada gambar hantuah. Nah, pegang keris itu, pegang ulu keris, mata tak tahu ada ke tak, ulu saja pegang itu. Itu bukan hantuah, comel benar hantuah. Maknanya itu dilukis oleh orang yang kemudian. Jadi benda-benda gini jangan percayalah. Tidak ada nas. Yang kita nak percaya sepatutnya Al-Quran dan hadis. Berita-berita bohong ni nak mengganggu saja fikiran umat Islam. Batal semayang kita sedar, batal akidah kita tak sedar. Dah mana soalan? Apa hukum orang menggunakan elektrik disuruh untuk charge handphone kegunaan sendiri? Baik. Batal semayang kita sedar, memanglah pasal bunyi batal. Tapi batal akidah kita tak sedar. Bila kita jahil. Sebab tu ilmu tentang akidah cukup penting. Ada orang ngajar akidah ke, sifat 20 ke, tauhid salah ke, pergi dengar. Walaupun tak bawa kitab. Sebab kalau kita tak pergi dengar, semayang saja, lepas semayang terus lari, fatahlik, kita akan binasa. Nampak? Kerana tidak ada pengetahuan. Nabi bila menyampaikan taklim, dia akan cari sahabat yang tak datang. Dia akan cari sebab penting. Jadi bagi orang yang tak tahu, kadang-kadang kita terbatas akidah. Mana tahu tak? Mungkin kita tak sedar, kita pun jahil juga. Maka Nabi telah ajar. Nabi katakan ni, jaddidu imanakum, perbaharukan iman kamu sentiasa. Nampak? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyakkan mengucap kalimah syahadah. Dengan banyakkan ucap kalimah syahadah, kalau kita ada buat perkara yang membatal, jadi baharu semula iman kita. Itu cara dia. Kemudian dia kata orang ni dia charge handphone dia dekat elektrik surau. Dia pergi kat pelak surau punya, dia pun charge handphone. Jawabnya ada kalanya harus, ada kalanya haram. Cukup soalan inilah lah. Nak pergi kat lain pula. Pasal program bukan sini asal ni. Ni pun tak tahu, mungkin pukul 12 habis ni. Baik. Boleh 10 minit lagi. Baik. Bila haram tu dan bila harus itu. Bagi masuk kat surau masjid, dia pun charge handphone.
Jawabnya harus bila surah tu memang surah dia dan dia yang bayar bil. Nampak? Dia yang buat surah tu habis 15,000. Faham? Dan dia bayar bil elektrik. Hukumnya harus. Bila haram tu, dia ni hanya bukan bayar bil, dia datang surah, dia jemaah biasa saja atau orang luar, dia terus cas. Jadi orang tanya ulama, kafarah dia kalau kita nak cas, tak ada tempat nak cas, masuk duit RM1 dalam tabung surau, dalam tabung masjid. Nampak? Betul juga jawapan ulama. Sebab bila kita cas, kita tengok meter surau, nak takat telefon kita besar ni, bukan kata besar raga telefon, bukan nak cas lori, adalah lebih kurang 30 sen pakai api, lebih kurang 30 sen. Kita tanya orang TMB pun lebih kurang 30 sen, atau hak mahal sikit 40 sen. Jadi kita letak RM1 situ sebagai kafarah. Ni dak dalam cah peri dak, bukan kipas pula, hon nengung kaki gedik ni, nengung pula dalam surah. Itu pun kata ulama, kalau kita punya surah, kita yang bayar bil, tak boleh juga kita cas kalau memberi fitnah pada orang lain. Orang kata, oh dia ni guna api surah padahal kita bayar bil, ataupun orang akan tiru kita. Tu pun kena cas biar orang tak nampak, padahal kita yang bayar bil. Sebab orang ingat kita tak bayar bil, atau orang akan tiru perbuatan kita. Faham? Saya membuka sebuah kelas Quran dengan menyewa sebuah kedai. Selang berapa bulan kemudian, ada penyewa lain membuka sebuah pub dan minuman keras sebelah kedai saya. Apa yang perlu saya lakukan? Dan adakah akan menimbulkan fitnah ke atas saya? Wajibkah atas saya untuk berpindah? Jawabnya sunat berpindah. Tak haram pun kita beroperasi di situ. Kerana pada zaman Nabi SAW, Nabi semayang di sini, di situ ada berhala. Sayyidina Umar semayang di sini, sebelah ni ada berhala. Naknya kalau umat semayang ni ibadat yang paling tinggi. Jadi bila kita ambil satu bangunan, kita buat kelas pengajian agama, sebelah tu buka pub, buka karaoke, buka dandut, jawabnya memang tak senang duduk, kita tak seronok. Tapi terus kekal di situ tidak memberi mudarat kepada kita sebenarnya. Cuma sunat kalau kita nak tak mau jadi buah mulut, kita berpindah ke tempat yang lebih baik. Sebab kadang-kadang budak-budak kita takut salah masuk. Dia terbabah masuk bilik sebelah, jalan kaki tak atas, kepala tak ke bawah. Apa mana kita aku tak tahu. Jadi kalau kita nak kekal di situ, tidaklah haram hukumnya. Negara Islam yang asalkan Nabi SAW adalah contoh yang terbaik. Apakah hukum bila kerajaan mengatakan negara Islam Malaysia adalah contoh yang terbaik? Apakah jatuh akidah? Kalau kita kata Malaysia contoh negara Islam yang terbaik, orang tak panggil jatuh akidah, tetapi orang tu tak berapa sihat akalnya. Sebab Islam apa? Islam ini mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Dandut haram, boleh dandut, laki-laki perempuan. Disko haram, boleh disko. Nampak? Ceramah halal, tak boleh. Faham? Nampak? Kalau menyanyi sampai pukul 4 pagi, kalau ceramah kena balik dalam pukul 12, pukul 11.45 buat lari mikrofon dah. Jadi benda-benda itu bercanggah dengan Islam. Kalau kita nak buat perkara kebajikan, kena ada permit gitu gini. Kalau kita sambung surah, kita besar sikit, mari selalu 2 lori, mana permit, mana surat. Tapi kalau orang besar karaoke, tak ada apa-apa. Ini bukan negara Islam contoh lah. Negara kartun contoh. Ni saya tak politik. Kita terus direct kepada agama. Adakah Malaysia menepati contoh negara Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang diwawarkan oleh kerajaan? Jawabnya jauh langit daripada bumi. Sebab tu kita seru kepada kerajaan yang ada sekarang, cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum datang ajal kepada kita. Dan datang ajal kepada kita, Allah akan bertanya, adakah kamu laksanakan Islam? Nampak? Di sana baru kita tak boleh nak berbohong kepada Allah. Kita bukan anti kerajaan, kita nasihat kerajaan yang ada sekarang, bertaubat segera kepada Allah, laksanakan Islam dalam negara, haramkan benda yang haram, biarkan benda yang baik berluasa dan bercambah. Jangan kita sekat-sekat sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah pondok. Ni sekolah pondok hak Islam, tarik balik bantuan. Tapi untuk menyari berjoget, tambah lagi bantuan. Kok mana Islam ni? Ini karut semata-mata. Jadi satu nasihat untuk pemerintah yang ada sekarang,
bertaubat segera kepada Allah, laksanakan Islam sebelum mati dalam keadaan meninggalkan hukum-hukum Islam. Nampak? Nanti kita akan dibakar oleh Allah dalam api yang sangat panas. Tak kira siapa-siapa. Nah, bukan kata office boy, hak paling tinggi sekali, Perdana Menteri, Presiden, Gubernur, tidak ada sikit pun ketakutan bagi Allah untuk mengazab mereka-mereka ini. Nah, apakah hukum bila mengabaikan keperluan asas dan tanggungjawab terhadap keluarga? Contoh, tidak mencari rezeki kerana ingin meneruskan perjuangan Islam. Baik, kalau kita nak jalankan kerja-kerja agama, kemudian isteri kita redha, isteri kata tak apalah abang berjuang jihad, saya yang cari makan untuk anak-anak. Jawabnya, lepaslah kefarduan nafkah. Asal nafkah, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal anak isteri wajib dibiayai oleh suami. Isteri tak wajib. Jadi itu hak isteri. Bila isteri melepaskan hak dia, barulah boleh. Dia gitu. Jadi kalau kita nak berjuang, nak jihad, nak pergi Mekah mana pun, pastikan kita tidak abaikan nafkah kita kepada anak isteri. Sama macam hak giliran. Rasulullah dia ada berapa orang isteri? Isteri Allah yang tua-tua dah. Dia kata tak apalah, hak giliran saya tak mari, tak apa. Siang ke Aisyah, pergi mak Aisyah, tak apa, dia orang muda. Sebab isteri Nabi seorang yang nak dara Aisyah, hak lain tua dah orang cetong belaka. Nabi nikah bukan kerana nafsu, kerana nak bela anak yatim yang begitu ramai. Jadi bila masing-masing lepas hak, maka tak masalah, tak ada masalah. Jadi kita nak pergi berjuang mana-mana, jangan abaikan tanggungjawab. Kita ada banyak hak. Hak dengan Allah, hak dengan Islam, hak dengan jiran, hak dengan anak, hak dengan masyarakat, hak dengan suami isteri. Jadi kita tunaikan hak, tak ada masalah. Tapi kalau masing-masing tuan punya hak lepaskan, tak ada apa. Kita hutang dengan dalah RM10,000. Dalah kata tak payah bayar. Aku lepaskan hutang. Wajib bayar? Tak wajib bayar. Dah dosa kita tak bayar. Berdosa tak? Tak lah, pasal dalah kata aku halal dah. Patut kalau yang kata tak baik yang dosa. Lepas tu 3 suku tu mu tak ada kena-kena dengan mu, pasal dalah tu orang punya hutang, kata tak payah bayar. Begitu juga kita nak tengok dulu keluarga ni macam mana. Isteri dia lepaskan hak nafkah, isteri dia redha halal, tak ada masalah. Apa yang perlu dilakukan ke atas saudara laki-laki yang tidak mahu tanah pusaka diparaidkan? Jawabnya, wajib diparaidkan. Kerana harta tu harta orang ramai. Dua beradik kata nak jual rumah tu, masing-masing bagi duit. Baik. Abang hak sulung kata tak mau jual, ini harta ayah. Mana boleh gitu? Cuma dalam fiqh kata kalau kita sayang sangat rumah pusaka, tak mau dijual, maka kita kira nilai rumah dan tanah itu. Bila kita nilaikan, katakan RM100,000, maka kita bayarlah berapa hak dalam RM100,000 ni, kita berapa, orang ni berapa, orang ni berapa. Okey, orang ni adik kita dapat RM25,000, kita bayar dia RM25,000. Orang ni pula adik laki-laki RM50,000, bayar. Adik perempuan aku bagi dah RM25,000, adik laki-laki RM50,000, maka rumah tu jadi hak kita, kerana kita bayar nilai tersebut kepada orang yang berhak. Nampak lagi? Dia tak bolehnya aku tak jual, tak boleh jual, tak mau jual, harta orang, mana boleh. Pusaka itulah yang dibahagikan. Kalau hak bukan pusaka, nak bahagi buat benda. Jadi ramai berlaku kes macam tu. Dia kata tak buat, tak baik jual, haram jual dan sebagainya. Pusaka itulah maksudnya diparaidkan. Kalau kita sayang sangat rumah mak kita mati dah, kita duduk situ, kita beli rumah tu, bayar hak tu kepada adik-beradik kita yang lain. Baik. Apakah hukumnya saya mengikuti kelas Quran yang diajar oleh guru yang pandai tajwid, tartil, taranum tetapi menghina ulama? Jawabnya, pergilah cari ilmu ulama-ulama atau guru yang lain. Kerana menghina ulama ini, mereka ini menghina para nabi. Kerana ulama warasatul anbiya, tak boleh hina ulama-ulama. Ulama jahat tu lain, tapi kalau menghina ulama, sekarang banyak orang hina ulama. Ini semua ni daripada ajaran Yahudi Nasara yang diracuni fikiran Islam, membenci ulama. Sebab tu dalam paper, dalam TV keluar benda-benda yang merangsang supaya kita memperprotes ulama, mempertikaikan ulama, memandang ringan ulama, macam-macam cara. Akhirnya sekarang ramai orang Islam dia sebut ulama, ulama apalah, tak ada boleh kira lah. Nampak? Tak boleh ikut ulama, macam-macam. Tak betul lah, macam-macam. Akhirnya kita sendiri benci pada ulama. Dan mana lagi payung kita nak berteduh? Jadi orang yang benci ulama, dia benci Nabi sebenarnya. Kerana ulama ni waris, dia ambil tugas para Nabi. Dia gitu.
Mengapa dalam surah 55 dalam Quran, surah Ar-Rahman banyak kali diulang ayat, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berulang-ulang kali. Apakah hikmatnya? Kerana ini adalah satu perkara yang besar. Nikmat yang ada pada kita begitu banyak, tetapi manusia yang sekarang cukup-cukup kufur nikmat. Asal turun kepada orang kafir, tapi kafir turun kepada orang Islam. Kerana orang Islam kafir di situ maknanya engkar nikmat. Kita tengok di sekeliling kita orang Islam, Tuhan beri benda. Nah, dengan harta, dengan bini, dengan anak, dengan apa? Banyaknya Tuhan beri, dengan sehat dan sebagainya. Nak orang di Malaysia sehat, tubuh badan senang lenang. Nah, tapi kenapa? Semayang maghrib kat Danggabe, jom heboh. Tak semayang terus, cukup besar. Nikmat mana lagi yang nak engkarkan? Semua Tuhan beri. Langit di atas, bumi di bawah, sejuk udara ni. Ni oksigen ni siapa punya? Kementerian Kesihatan buat? Bukan. Allah Ta'ala yang punya. Ikan dalam laut tu, kita pergi tangkap ikan. Siapa pernah tangkap? Bila dapat satu ikan tenggiri, ada tulis kat kepala dia, hak milik kerajaan negeri Johor. Ada? Tak ada. Hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala-galanya Allah yang sediakan bagi kita. Tiba-tiba suruh semayang sekejap maghrib, tak mau semayang. Suruh mari dengar kuliah sekejap, tak mau. Kerja masuk Singapura, pukul 4 pagi masuk dah, balik pukul 11 malam. Anak sampai tidur jatuh dah, tak nampak. Tak rasa lelah. Ini orang-orang yang cukup engkar kepada nikmat Allah SWT. Sekarang ini lawang pula Islam, lawang ulama. Bila ada Jamaatul Islam nak menegakkan Islam dalam negara, dia tukang lawang. Roboh gambar ulama, gambar tok guru kat pokok. Koyak ni. Ludah. Ludah. Hebat. Cukup engkar kepada agamanya sendiri. Nah, sedangkan Tuhan beri pagi, petang, siang dan malam kesihatan yang begitu baik, rumah tangga, anak bini dan sebagainya. Dia menjadi tali barut orang kafir untuk menghalang daripada tertegaknya Islam di dalam negara. Itu maksudnya. Kerana terlampau ramai yang kufur, hingga diulang-ulangkan ayat, kenapa kamu sangka nikmat mana lagi yang kamu nak kufurkan? Nikmat mana lagi? Nah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kita masuk golongan yang sedikit. Tuhan beri mata buat tengok orang ngajar. Tuhan beri telinga buat dengar hadis. Tuhan beri mulut buat cakap dengan zikir dan ayat Quran. Tuhan beri kaki melangkah ke tempat yang halal. Tuhan beri tangan jamah perkara yang baik. Barulah kita ni jadi umat yang sedikit yang syukur kepada Allah. Adakah beza kami Islam kau Syiah Iran dan kita Malaysia? Adakah kita wajib menyokong mereka bila mereka merangi sekutu jahat Israel dan nama mereka? Baik. Masalah ni, tajuk lagu ni, soalan lagu ni, kalau kita nak jawab, nak cerita terang lebar, makan masa 2 jam setengah. Nah, jadi ginilah. Memanglah berlaku sedikit kekurangan di segi syariat dan pengamalan hukum bagi orang-orang Syiah. Tapi atas dasar Islam itulah. Kita bertasamuh kerana mereka memusuhi, maknanya musuh-musuh Islam, maka orang Islam mesti menyembelih orang Islam walaupun orang Islam itu berdosa kepada Allah. Nampak? Kerana Nabi kata orang Islam yang fasik lebih baik daripada orang kafir yang baik. Baik orang Islam yang fasik ni maknanya mak rempit, tapi akidahnya percaya kepada Allah, yakin Nabi Muhammad Rasulullah, lebih baik daripada orang yang kuat berderma tapi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka orang Islam. Nampak tak? Saya ada pertanyaan ni yang tentang rukun Islam 5, iaitu syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan naik haji. 5 perkara ini semuanya adalah waktu. Ada waktu. Contohnya semayang, bila sudah sampai waktu, contohnya maghrib, insya-Allah sudah menunaikan waktu semayang. Kedua, puasa, bila sudah sampai bulan puasa, kita puasa sudah sampai waktu puasa. Ketiga, zakat fitrah, harus kita zakat fitrah bila sampai waktunya. Keempat, naik haji, bila kita tak mampu naik haji Mekah, adalah waktu Jumaat, itu waktunya naik haji. Kelima, syahadah, di manakah waktu syahadah itu sebenarnya? Dia nak tanya waktu syahadah. Baik. Apakah tujuan kita menunaikan semayang 5 waktu? Kita harus tahu apakah makna semayang dan apakah hasil dan ibarat gaji. Di manakah Allah berikan gaji, di alam kuburkah atau di akhirat nanti? Baik. Dia kata puasa bulan Ramadan, semayang 5 waktu. Daripada rukun Islam, 5 rukun Islam. Haji ke Mekah. Dah syahadah bila waktunya? Dia ibadah dalam rukun Islam ni ada ibadah maliyah, ada ibadah yang badaniyah, ada yang ibadah qauliyah. Ibadah semayang ni ibadah badaniyah, jenis tubuh badan bergerak.
Nah, ibadah apa benda ni? Zakat ibadah maliyah, jenis harta keluar. Ibadah syahadah ini adalah sebagai tonggak bagi 4 lagi rukun. Dia hanya menjadi asas. Bila masanya, kalau orang yang bukan Islam, syahadah tu pertama kali, dengan syahadah itulah pertama kali dalam hidupnya yang menukarkan daripada kufur kepada beriman. Dah kita orang yang syahadah dah, bila masa nak syahadah? Tak ada masa syahadah. Cuma kita sentiasa mengulang-ulangkan syahadah di dalam sembahyang kita. Dah, sebab ada soalan yang ditanya kepada ulama, mana waktu syahadah? Soalan ini ditolak oleh ulama kerana tidak tepat dengan pertanyaan. Mana waktu? Dia tidak berkait dengan waktu. Nampak? Syahadah dia tak ada waktu. Kalau sembahyang dia ada waktu. Tapi kalau kita derma, tak ada waktu. Bila-bila masa kita boleh berderma? Kena tunggu hari Jumaat. Nak baca Quran, bila-bila boleh baca Quran? Nak sembahyang subuh, lepas asar tak boleh. Kita nak bayar zakat fitrah, bulan lain tak boleh, bulan Ramadan. Kita nak pergi haji, bulan apa benda ni, bulan Rabiul Awal. Apa tak pergi haji Rabiul Awal? Dia ada waktu. Tapi ada juga ibadat yang tidak berwaktu. Bila masa kita ke lapangan, kita bersyahadahlah. Macam hadis yang kita baca tadi, kalau kita orang Islam dah, jaddidu imanakum, sentiasa kita bersyahadah. Mudah-mudahan dia sentiasa jadi baharu iman kita. Soalan seterusnya, apakah manusia dikira semayang sehari semalam tapi dia masih dengki, takabur dan sombong, apakah manusia itu boleh masuk syurga? Nabi sebut dalam satu hadis, tak masuk dalam syurga orang yang dia besar sawi, butir sawi, perasaan sombong. Baik, bukan maknanya siapa yang beramal daripada muda sampai ke tua, banyaknya kebaikan, tiba-tiba ada besar sawi je, sombong, dia tak masuk syurga. Bukan. Hadis ini menceritakan bahawasanya jahatnya amalan sombong ini, tak moleknya sombong ini, sehingga dikiaskan sampai begitu rupa. Walaupun kita ada sifat sombong, janganlah kita berhenti berharap kepada Allah agar dapat masuk syurga Allah. Kita nak masuk neraka, memang kita tak mampu masuk neraka. Kita nak masuk dalam syurga, amalan banyak dah, ada pula butir sawi sombong dalam hati kita. Jawabnya, buang sifat sombong. Tujuannya nak khabar bukan mung tak layak masuk syurga pasal ada butir sawi. Nak khabar sifat-sifat yang tidak baik ini bukan sifat orang yang nak masuk syurga. Jadi janganlah kamu bersifat dengan sombong, dan seumpamanya. Lepas tu kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum, wahai manusia, Nabi kata taubat kepada Tuhan kamu. Fa inni atubu ilahi, aku taubat kepada Tuhan aku fi yaumin wal laili 70 marrah, tiap-tiap sehari semalam 70 kali. Kata ulama, kita istighfar 70 kali. Lepas bangun tidur, nampak, 10 kali. Lepas subuh 10 kali. Jadi tiap-tiap waktu 50 kalilah. Bangun tidur 10, 60, nak tidur 10, 70 kali sehari. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita. Apa tujuan kita semayang 5 waktu bila Tuhan nak bayar gaji semayang kita? Jawabnya, amalan-amalan ni dibalas pada hari akhirat nanti. Amalan semayang dibalas di akhirat nanti. Cuma disebut di dalam hadis, sembahyang itu datang di dalam kubur kita. Datang serupa orang yang sangat cantik. Ni hadis. Kita tanya, siapa kamu wahai pemuda yang sangat cantik, handsome? Jawab, ini semayang kamu. Akulah semayang kamu. Itu juga sebenarnya merupakan balasan, kerana akhirat bermula dengan kematian. Cuma balasan yang sempurna di hari akhirat nanti. Nampak? Itu balasan yang sempurna. Berarti dipanggil hari akhirat yaumul jaza, hari balas yang sebenarnya. Dalam kubur bukan sebenar. Balas dah tak sebenar. Azab dah tidak sehebat di akhirat nanti. Ustaz, apa perbezaan kataan syirik dengan kafir? Ada setengah pandangan mengatakan kita tak boleh menghukum seorang itu kafir secara sewenang. Minta dijelaskan. Syirik makna menyekutukan Allah. Kafir engkar kepada Allah. Dia ada benda yang berbeza. Kadang-kadang orang kafir itulah orang yang syirik, dan kadang-kadang orang syirik itu adalah orang yang kafir. Ada kala kafir itu tidak bermakna batal syahadah, seperti kafir pada nikmat, kufur nikmat. Dia duk rasa dia hebat, dia banyak duit dan sebagainya. Akhirnya dia larang. Tu tak kafir tu, orang panggil kufur nikmat. Tak sedar itu bantuan daripada Allah. Tak jadi kafir, kufur nikmat. Dia kata memang ada orang kata kita tak boleh hukum orang kafir sewenang-wenang. Memang benar. Tak boleh mudah-mudah. Pak kafir ni membatalkan akidah orang. Tapi bila dah isbat benda yang kafir, baru boleh kita kata. Kita tengok orang tu sembah berhala.
Boleh kata tak kafir? Boleh kata lah. Yang tak boleh kata ni kita tengok orang tu kawan dengan orang kafir. Kafir dah dia, kawan orang kafir. Tak boleh. Jadi semena-mena gitu. Tapi kalau orang sembah berhala, boleh kata tak? Boleh kata lah. Macam orang curi. Dia lalu ke rumah kita, malam dia lalu ke rumah kita, dia nengung biar pagar. Boleh kata tak orang curi? Boleh tak? Tak boleh, tak ada bukti lagi. Boleh kata orang ni nak buat benda. Boleh Tapi kalau kita tengok malam, kita nak bangun kecing, buka tikar, dia tengok orang tu baru turun pada rumah sebelah, bawa barang seguni waktu turun dengan sekul lebar. Orang curi tak? Boleh tak kita panggil orang curi? Boleh tak? Ada orang kata tak boleh. Yang sebenarnya boleh, sebab dia telah pun melakukan pencurian, baru boleh kata orang curi. Ada pula orang bodoh dia boleh kata ustaz orang curi. Sebab apa? Takut bila-bila dia tak curi kan. Kita kata ni orang ni kafir ni, melakukan. Pasal apa mu kata kafir? Pasal dia hina Quran. Dia kata kalau jalan hukuman hudud, maka jadi mundur negara. Ulama semua patut jadi kafir. Kita pun kata jadi kafir. Dia kata ustaz tak betul, tak boleh kata jadi kafir. Sebab apa? Takut bila-bila dia taubat. Dulu bila-bila baru kita tak kata. Sekarang ni dia telah melakukan perkataan yang kufur, kita kata kufur. Kita juga dengan orang curi. Sekarang dia telah mencuri, kita kata orang curi lah. Dia nak panggil orang kampung, nak panggil mana? Orang kampung ni ada orang tak tahu lagi curi kedok ni, takut bila-bila taubat. Nak kata gitu? Orang kata gila babi dah orang ni. Orang curi lah dulu, bila-bila dah keluar penjara dah baik dah, tak dia kata orang curi. Faham lagi? Apa hukum wanita yang datang haid dalam masjid surau? Ada setengah pendapat mengatakan bahawa wanita haid boleh duduk dalam surau saja, tapi tak boleh duduk dalam masjid. Jawabnya, hak sepakat ulama dalam masjid tak boleh. Yang berlaku khilaf dalam surau. Faham? Dalam surau berlaku khilaf. Ini jawapan ulama-ulama. Cuma kita nak ihtiyat, dalam surau pun kita tak duduk juga. Menghormati pendapat mengatakan surau juga adalah masjid. Tapi ada ulama fiqh yang mengatakan bila orang tu niat buat surau, tak niat buat masjid, tak jadi masjid. Sebab nak dia nak masjid, mengenai kata aku jadikan bangunan ini sebagai masjid kerana Allah, baru jadi masjid. Jadi kalau surau tak hukum macam masjid. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Sebab Nabi tak tinggalkan nas yang jelas, yang soreh dalam masalah ini. Maka ulama beristihad. Imam Hanbali nampak lain, Imam Hanafi fatwa lain, Imam Syafi'i fatwa lain. Ini semua ni rahmat bagi kita. Kadang-kadang kita rasa marah terhadap seorang. Contoh, seorang isteri masih marah terhadap suami, tapi isteri tidak meluahkan kemarahan tersebut secara terang, namun dalam hatinya dia bersumpah-sumpah suami. Apa hukum perbuatan tersebut? Jawabnya, kalau kita marah di dalam hati, hukumnya tidak mengapa. Kerana kita ini nak jadikan oleh Allah sebagai manusia yang ada sifat marah. Cuma Nabi kata marah itu tahan dalam hati, jangan keluarkan. Kita terjemah pada mulut jadi maki hamung, jangan terjemah dengan kaki tangan jadi sepak terajang, melainkan pada tempat yang boleh. Sumpama dalam peperangan, mempertahankan maruah Rasulullah, mempertahankan Islam, itu lainlah. Itu kita terjemahkan marah dengan tindakan. Tapi kalau perkara nafsu seperti ini, sajalah. Tak ada orang yang tak ada sifat nak marah dalam hati. Itu malaikat je lah, ataupun tiang api, TMB. Kita manusia mesti ada nak marah, cuma tahan. Tahan lagu tu. Ada juga sebab suami bukan semuanya betul. Kita minta piti nak beli beg tangan baru, bukan mahal sangat, 19 riyal. Dia kata ada piti, dia ada sampai petang spoiler baru, 650. Jadi tak sedap juga berasa nak marah. Jadi nak marah suami jadi derhaka. Marah dalam hati sudahlah. Bagaimana cara membersihkan hati daripada perbuatan tersebut? Kalau kita nak marah sangat, tak boleh nak tu, maka kita ambil wuduk, jadi reda. Kalau nak jenis nak buang sama-sama, kita kena ingatlah, kita marah, Allah marah. Siapa lebih hebat marahnya? Allah tentu lebih hebat marahnya. Maka kita lazimkan dengan hilmi, iaitu mengurangkan sifat marah. Nak buang langsung dicela oleh ulama, kerana kita simpan kat sifat marah. Kerana ada kali kita kena marah. Tengok anak kita pakai luar pendek, kita kena marah. Tengok anak kita pergi pasar minggu beli jagung bakar, tak pakai tudung, hak tu kita kena marah. Jadi kalau tak ada marah langsung, sentiasa lemah lembut, tak marah langsung, jadi tak masuk pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tahu sekarang ubat dan kosmetik bahan terkandung dalamnya seperti ekstrak haiwan, contoh cacing tanah dan lintah. Apa hukum memakainya ketika solat? Jawabnya, kalau benda itu najis, hukumnya memang membatalkan sembahyang kita. Kerana syarat sembahyang suci daripada najis. Sebab itulah ulama yang fatwakan harus produk-produk cacing, produk-produk lintah ini ialah hanya untuk kegunaan luar tubuh, dan bila kita nak sembahyang wajib kena basuh produk-produk tersebut biar tanggal.
Kalau hak jenis makan memang haram kerana lintah benda khabisat. Allah haramkan dalam Quran al-khabisat, benda-benda yang keji seperti itu. Jika kita makan kemudian orang yang tidak solat, adakah kita makan makanan syubhat? Jawabnya tidak. Cuma sunat kita makan orang-orang yang takut kepada Allah. La ta'kulu ta'ama illa ta'amal muttaqin. Jangan kamu makan satu makanan makanan orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau kita makan makanan orang yang tidak semayang, tapi makanan itu halal pada syarak. Melihat aurat wanita bagi lelaki bukan muhrim, hukumnya haram. Apa hukum kita menonton rancangan sukan di TV? 99% adalah mendedahkan aurat. Kalau lelaki melihat aurat lelaki, hukumnya dosa kecil. Tapi lelaki melihat aurat perempuan, hukumnya dosa besar kata setengah ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, dalam TV auratnya kita tengok aurat perempuan sama macam kita tengok aurat di luar, iaitulah dosa kecil. Tapi tetap haram. Duk tengok sukan apa benda ni, terjun 4 anjang. Orang puan. Buka tengok TV 2 musabaqah. Tak sedap musabaqah. Nak Afrika pula baca qiraat lain. Buka TV 3 peserta daripada Australia. Pada papan 7.8 meter akan melewat 2.5 sama-sama. Molek-molek ada. Masuk spek Tok Bila. Orang dia ada. Benda-benda lagu tu memanglah orang lelaki dah, orang puang terjun. Siapa tak minat tengok? Minat juga, tapi kita tahan lah. Wali pun minat orang puang pasal kita jenis Tuhan sifat minat orang puang. Tapi tahan lah dengan ilmu, dengan takwa, dengan iman dan sebagainya. Kalau terjun pakai kana tak tengok. Pakai luar cek tu. Luar cek sini boh purung 2 teh. Dung kejung. Tu iman negak tu. Minta pandangan ustaz tentang pembayar cukai pendapatan. Bila seorang meniaga melakukan zakat perniagaan dan beri zakat tersebut terus kepada asnaf. Asnaf itu sebagai individu tidak mengeluarkan resit resmi yang boleh dijadikan bukti untuk serah pada jawatan hasil. Adakah cara yang lebih sesuai untuk peniaga tersebut tidak perlu lagi membayar pada jabatan hasil kerana bila tidak membayar akan dikenakan tindakan oleh kerajaan? Adakah lebih baik dibayar pada jabatan agama yang mengeluarkan resit atau terus dibayar kepada asnaf? Jawabnya, kalau kita nak tolak juga daripada jabatan hasil, mesti kita kena ada resit. Tidak berlaku masalah. Jadi kita pilih sendirilah. Kalau kita tak mau tolak, tak apa, kita beri kepada asnaf. Jadi kalau kita nak diri juga kepada amir, carilah amir-amir yang biasanya rekod-rekod lepas mereka dibahagikan dengan betul. Jadi kita dapat zakat kita sampai ke tangan dan kita ada resit untuk tolak dengan jawatan hasil. Soalan yang terakhir pada malam ini, kalau kita salam dengan orang, dia tak tengok mata, apakah hukumnya? Boh, dipanggil kita boh ni. Siapa dia tak tahu ni? Kita bukan boh, kita second boh. Boh isteri rumah lah, boh. Baik. Kata ulama, sunat kita memandang mata orang. Ini jawapan daripada seorang ulama di dalam tanah Melayu yang saya lupa namanya. Cuma dikira urus setempat. Urus setempat ni bila kita pandang muka orang, tandanya kita hormat kepada seseorang. Melainkan kita tak sempat, kita seorang je salam, orang lain penuh depan. 500-600 orang nak tengok orang ni. Allah tangan yang nampak. Jadi kalau dalam keadaan biasa, hendaklah kita tengok mata orang atau tengok muka dia. Jadi tengok lain itu menunjukkan maknanya sombong. Jadi urus kata orang ni orang sombong, tak baik bersalam seperti itu. Bila kau dikatakan makmum masbuk, adakah habis imam baca Fatihah atau dah baca surah? Jawabnya, orang yang masbuk, orang yang tak sempat nak habis Fatihah semasa imam diri. Itulah tanda masbuk. Kita tahu dah Allah melihat apa yang kita buat. Ada 2 malaikat sebelah kita. Soalan, ustaz, masa kita jimat dengan isteri kita, adakah pun dilihat oleh malaikat? Memanglah kita ini doa dah masuk, dak baca doa dah masa nak buat tu. Rasa malu pula ustaz. Boleh ustaz kabur sikit? Jawabnya, nak malu apa, orang tak nampak. Yang kita malu ni, dia duduk cokoh tepi katil kita tu. Cokoh tu imam buat benda. Baru kita malu. Tapi malaikat kita tak nampak dia. Jadi tak perlu rasa malu apa-apa. Cuma sunat kita bertudung. Kalau kita berada besar berjunuk, lepas tu kita kerak rambut, adakah rambut itu kena buat mandi sekali lagi? Kau anda kita nak mandi rambut. Kalau kita rasa nak mandi, dengan ketang-ketang rutin kita mandi. Tapi hukumnya tidak disuruh oleh ulama-ulama. Mengikut pandangan ustaz sekarang, banyak kumpulan tabligh kalau ada ceramah agama dia tak mau dengar. Walhal dia guna pandangan ustaz juga. Dia ajak orang keluar dakwah, kita ikut sunnah Nabi, tapi bini dia tak pakai tudung. Bila keluar rumah, guna ni molek kedok tabligh ke ni ustaz? Jawabnya bukan. Ini masalah bahagian, bukan masalah daripada usul. Nampak? Bukan maulana dia pesan kalau ada orang ngajar mu lari jangan dengar, tapi amalan setengah daripada jemaah.
Gitu juga orang PAS gitu juga. Nah, tak nak ceramah dia pergi sangat, tapi tak orang ngajar dia tembak lagi. Ada juga pasal gitu. Jadi tak boleh nak kata-mengata. Ambillah benda yang kurang itu bukan sebagai nak menghentam satu-satu, nak merobohkan satu-satu jemaah, tapi sebagai satu kritik yang membina. Nah, jadi masing-masing dia ada kekurangan. Perbetulkan masing-masing. Lepas tu kalau kita kata masing-masing kalau bersatu, lama dah orang kafir akan tewas. Tapi kita ni ambil benda-benda yang kecil, kita nak hentam, nak meruntuhkan jemaah. Patut perbetulkan jemaah. Bukan kita nak anti jemaah. Lepas tu saya sebut masalah setengah-setengah jemaah tabligh. Bila kita mari mengajar, ada ustaz mengajar, dia duduk luar makan-makan. Itu bukan ajaran daripada jemaah yang sebenarnya. Mereka tidak hormat langsung pada majlis ilmu. Ini memang haram. Orang pernah tanya Maulana Muhammad Ilyas ketika beliau mengerjakan haji di Mekah, apa hukum belajar agama, apa hukum hadir ke kuliah-kuliah agama? Mereka mengatakan wajib. Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Syekh Zakaria, dia pun belajar kitab Nahu. Kitab Nahu macam Jurumiyah. Syekh Maulana Muhammad Ilyas mengaji kitab apa benda ni, syarah apa benda ni, Ibnu Aqil. Maknanya mereka ini ahli mengaji ilmu. Tapi setengah jemaah tabligh ni atau jemaah-jemaah lain, mereka ni tak suka majlis-majlis ilmu. Ini yang melemahkan mereka. Jadi ini kena perbetulkan semula. Terima kasih banyak-banyak kerana jawab. Jadi habislah jawab. InsyaAllah saya ada program kat lain juga. InsyaAllah kita bertemu lain kali. Dan mudah-mudahan Tuhan beri rahmat dan kasih sayang dengan majlis yang kita adakan pada malam ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi